Bismillahirrahmanirrahim. Yang Muhammad Datuk Seri Mustafa Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi. Yang Muhammad Datuk Seri Haji Idris Yusof, Pengurusi Felda. Yang berbahagia Datuk Amiruddin Abdul Sattar, Pengarah Besar Felda. Yang berusaha Encik Sulong Jamil Muhammad Sharif, Ketua Peneroka Felda Kebangsaan, Kumpulan Pengurusan Felda, Wakil-wakil Peneroka Felda, para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Khabar saudara-saudara dan saudari warga Felda semua. Alhamdulillah, saya panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah rahmatnya kita dapat meraihkan sambutan Hari Peneroka Felda 2021 pada hari yang berbahagia ini. Walaupun hanya dapat bertemu secara maya, Hari Peneroka ini amat penting disambut bagi meraihkan sumbangan warga peneroka yang telah menjadi nadi kepada Felda sejak penubuhannya 65 tahun lalu, sehingga Felda kekal ke hari ini sebagai penyumbang penting kepada ekonomi negara. Kejayaan Felda satu ketika dahulu diperakui dan jadikan model pembangunan tanah oleh negara luar. Kejayaan ini termasuklah usaha membasmi kemiskinan, meningkatkan hasil komoditi negara dan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di luar bandar. Dengan kelebihan bank tanah seluas 832,000 hektar atau lebih 2 juta ekar, Felda mempunyai keupayaan dan potensi besar untuk kembali menjadi syarikat perdagangan terulung di dunia. Seperti rakyat Malaysia yang lain, saya mahu melihat nama Felda terpampang dalam senarai syarikat-syarikat global paling berjaya seperti di dalam Fortune Global 500. Saya sedar ini bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, dengan strategi sampang tiga mata, iaitu restart, revitalize dan reform, dan dengan komitmen pihak pengurusan baru serta sokongan kerajaan, ia tidak mustahil untuk dicapai. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, untuk Felda kembali bangun setanding dengan syarikat perdagangan terkemuka dunia, pihak kerajaan telah mengenal pasti salah satu isu yang mampu merencatkan visi tersebut, iaitu isu hutang yang membelenggu Felda dan warga pewaris para peneroka semenjak sekian lama. Isu hutang ini harus diperbetulkan dahulu untuk memudahcarakan proses penjanaan semula atau restart Felda. Justru saya berbesar hati pada hari ini untuk mengumumkan bahawa secara dasarnya kerajaan telah bersetuju dengan cadangan pihak Felda untuk melupuskan sebahagian pinjaman peneroka berjumlah 8.3 bilion ringgit melalui inisiatif pelarasan pinjaman peneroka secara bersyarat, terutama bagi generasi awal yang telah berkorban keringat dan air mata untuk membolehkan program rancangan pembangunan tanah ini dijayakan. Perubusan bersyarat ini antaranya merangkumi satu, pelarasan sebahagian baki pinjaman tanaman semula sehingga 31 Disember 2019 berjumlah 8 bilion ringgit yang akan memberikan manfaat kepada 92,441 orang peneroka
iaitu meliputi 82% daripada keseluruhan 112,638 warga Peneroka. 2. Pelarasan bahagian baki tunggakan pinjaman baja hingga 31 Disember 2019 berjumlah 168 juta ringgit yang melibatkan 52,180 peneroka, iaitu meliputi 46% warga Peneroka. 3. Pelarasan sepenuhnya baki pinjaman saham FGV Holding Berhad sehingga 7 Julai 2021 bernilai 78 juta ringgit melibatkan 38,043 peneroka, iaitu meliputi 34% warga Peneroka. Dan keempatnya ialah pelarasan sepenuhnya baki pinjaman pembangunan asal sehingga 31 Disember 2019 berjumlah 56 juta ringgit yang akan dinikmati 6,711 orang peneroka, iaitu kira-kira 6% warga Peneroka. Dengan inisiatif ini, saudara-saudara sekalian, bebanan pinjaman yang ditanggung oleh peneroka akan berkurangan sebanyak purata 80% setiap peneroka. Purata baran balik pinjaman pula dijangka berkurangan daripada sekitar 800 ke sehingga 1,000 ringgit kepada hanya 250 sehingga 300 ringgit sebulan bagi peneroka sawit dan serendah 150 ringgit bagi peneroka getah, iaitu satu kadar yang sangat munasabah dan mampu dibayar oleh mereka. Saya berharap dengan usaha yang diambil oleh kerajaan ini, ia akan menjadi titik tolak atau reset button untuk warga peneroka di seluruh negara menjadi lebih bersemangat dan lebih fokus dalam melipat gandakan usaha serta pendapatan mereka. Ini sekaligus bakal mengupayakan pengurusan keuangan termasuk pinjaman saudara-saudara sekalian dengan lebih berhemah dan tidak lagi membebankan pada masa hadapan. Saya amat berharap dengan perjanjian baru yang akan ditandatangani oleh peneroka dengan Felda di bawah inisiatif pelarasan pinjaman bersyarat ini, warga peneroka akan lebih komited dalam memenuhi segala terma yang dipersetujui kelak agar dapat sama-sama memikul tanggungjawab meningkatkan produktiviti, seterusnya menjamin kelestarian Felda. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, untuk memperkasakan atau revitalize Felda sehingga kembali berdiri teguh, kerajaan juga telah meneruskan penerbitan sukuk berjaminan kerajaan bernilai 9.9 bilion ringgit bagi menambah baik model perniagaan Felda. Sebahagian terbitan sukuk ini sedang digunakan untuk menstruktur semula pinjaman dengan institusi keuangan serta untuk mengambil alih FGV Holdings Berhad atau FGV. Saya percaya dengan penstrukturan semula pinjaman-pinjaman tersebut, ia akan mengembalikan fokus Felda terhadap usaha pemerkasaan perniagaan trust. Persetujuan Kabinet terhadap cadangan pasukan khas sebelum ini juga telah membolehkan Felda meningkatkan pegangan saham dalam FGV sehingga 81.3%. Saya difahamkan perkembangan ini akan mewujudkan satu sinergi perladangan yang akan melonjakkan produktiviti seterusnya keuntungan kumpulan Felda. Dan samping itu, peningkatan pelibatan Felda dalam industri hiliran yang mempunyai nisbah keuntungan lebih tinggi pula akan membolehkan Felda mencapai sasarannya untuk kembali
mencatat keuntungan menjelang tahun 2023. Selari dengan agenda nasional ke arah revolusi industri 4.0, Felda telah pun mula melaksanakan sistem pertanian pintar bagi menguruskan 450,000 hektar ladang Felda dan peroka di seluruh negara dengan menggunakan konsep pertanian G2 atau Precision Agriculture. Dengan kerjasama warga Felda, sistem ini mampu untuk menambah baik operasi perladangan, menerusi pemantauan dan juga pengumpulan maklumat lebih terperinci dan menjimatkan kos operasi sehingga lebih 200 juta ringgit dalam masa 5 tahun. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, saya amat teruja berkenaan program pembangunan peneroka PPP yang dirangka khusus untuk menggalakkan warga Felda menceburi bidang keusahawanan sebagai batu loncatan bagi reformasi atau penyusunan semula komuniti Felda yang berdikari dan lestari. Saya yakin penjayaan program ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada kitaran harga komoditi serta dapat mempelbagaikan sumber pendapatan Felda, insya-Allah. InsyaAllah pendekatan baru ini juga akan menjadikan Felda sebagai satu contoh rangka tindakan untuk pembangunan luar bandar akan datang sejajar dengan visi wawasan kemakmuran bersama 2030 WKB 2030. Jelas kini terdapat peluang yang terbuka luas buat warga peneroka untuk turut sama dengan skala yang lebih besar dalam usaha kerajaan untuk mengukuhkan jaringan jaminan makanan negara dengan memiliki bank tanah pertanian yang luas, adaptasi kemahiran dalam pertanian pintar serta inisiatif program pembangunan peneroka yang diperkenalkan. Saya percaya Felda berada di posisi terbaik untuk menjadi peneraju utama sektor pengeluaran makanan negara dalam tempoh dekad ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, setelah 65 tahun penubuhannya, saya percaya warga Felda kini sudah cukup matang setelah menerima pelbagai bantuan dan sokongan. Kini anda semua tentunya sudah bersedia untuk menabur budi dengan menyumbang kepada masyarakat keseluruhan. Kita boleh berbangga apabila inisiatif sedekah yang digerakkan oleh warga peneroka di seluruh negara berjaya mengumpulkan sehingga 10 juta ringgit setakat ini. Jumlah sedekah bukanlah yang menjadi ukuran, sebaliknya yang lebih penting adalah kesedaran dan kesediaan untuk mengorbankan sedikit harta dan pendapatan bagi membantu mereka yang memerlukan. Saya berharap lebih banyak inisiatif prihatin sebegini dapat dilaksanakan dan dijayakan selari dengan tema Hari Peneroka pada tahun ini, iaitu anjakan minda peneroka. Kerajaan akan sentiasa komited dalam mendukung usaha murni membantu membangunkan komuniti peneroka Felda. Namun segala inisiatif yang disusun harus sentiasa disambut dan dimanfaatkan sebaiknya oleh sekalian warga Felda dengan semangat dan keazaman yang jitu agar usaha untuk menaik taraf sosioekonomi peneroka dapat terus diperkasakan bagi menjamin masa depan generasi baru peneroka. Saya percaya kita sedang sama-sama menyaksikan permulaan baru Felda. Terima kasih kepada generasi terdahulu yang telah membantu meletakkan batu asas yang kukuh dalam usaha membangunkan Felda. Dalam mendepani dekad-dekad yang mendatang,
Telah tiba masanya bagi generasi baru Felda pula untuk tampil menggalas cabaran dan tanggungjawab mengemudi bahtera perubahan Felda. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Peneroka Felda kepada warga peneroka serta tahniah pada pemenang-pemenang anugerah Felda tahun ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan sambutan Hari Peneroka Felda 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.